Silakan berundur jika mahu. Ketika Malaysia menggegarkan Washington, tentera Amerika di Malaysia, silakan berundur jika mahu. Satu ayat pendek yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Malaysia telah menggegarkan dunia dengan cara yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Hanya 3 hari sebelumnya, Presiden Trump masih penuh keyakinan dengan kemenangannya, dipenuhi keangkuhan. Dari Rumah Putih, beliau telah mengeluarkan satu ultimatum. Kami akan mempertimbangkan untuk mengundurkan tentera AS dari Malaysia. Tetapi, jika Malaysia bersedia untuk meningkatkan kos penempatan semasa sebanyak 10 kali ganda, kita boleh berbincang semula. Semua orang menyangka kesudahannya sudah pasti. Malaysia akan sekali lagi tunduk dan kembali ke meja rundingan. Kerana pada masa lalu, begitulah keadaannya. Namun, reaksi Malaysia sama sekali di luar jangkaan. Ini bukanlah satu kenyataan rasmi, hanya satu ayat yang dilontarkan secara bersahaja, seolah-olah tiada apa-apa yang penting. Berundur? Silakan jika mahu. Ayat pendek ini, umpama tiupan angin sejuk dari Siberia, membekukan seluruh Washington dalam sekelip mata. Dari mana datangnya keyakinan Malaysia? Apa yang memberi mereka keberanian untuk melontarkan kata-kata sedemikian terhadap satu perikatan yang telah wujud selama 73 tahun? Luangkan sedikit masa untuk saya, dan jangan lupa untuk menekan butang suka dan melanggan saluran ini. Petang itu, udara di Washington DC terasa berat. Apabila kata-kata dari pejabat Perdana Menteri Malaysia itu merentasi lautan Atlantik dan bergema di bilik kawalan bawah tanah Pentagon, saya merasakan jantung saya seakan berhenti berdegup. Berundur? Silakan jika mahu. Jika mereka fikir, mereka boleh uruskan segalanya sendiri. Keheningan yang begitu pekat sehingga bunyi jarum jatuh pun boleh didengari menyelubungi bilik kawalan itu. Sebelum keluhan yang tidak dapat ditahan mula kedengaran, kepastian dalam hubungan diplomatik yang dibina berdekad-dekad lamanya runtuh pada saat itu juga. Saya Tarius Grant. Saya mempelajari sejarah moden di University Oxford dan memperoleh ijazah kedoktoran dalam hubungan antarabangsa di University Yale. Selama 22 tahun yang lalu, saya telah berkhidmat sebagai pakar politik dan ekonomi Asia Tenggara di sebuah badan pemikir dasar luar di Washington. Tetapi saya mempunyai satu lagi identiti penting. Bapa saya, Robert Grant, adalah seorang veteran yang terlibat dalam satu perang besar di Asia. Sekarang, saya akan membawa Anda langkah demi langkah ke detik-detik mengejutkan yang patut dicatat dalam sejarah yang berlaku pada hari itu. Semuanya bermula pada pagi Selasa yang genting itu. Presiden Trump telah membuat satu pengumuman mengejutkan tanpa sebarang amaran di Taman Mawar Rumah Putih. Amerika Syarikat tidak boleh lagi menanggung beban keselamatan ini secara sebelah pihak, suaranya lebih tegas berbanding sebelumnya. Kami akan segera memulakan pertimbangan untuk mengundurkan tentera AS dari Malaysia. Walau bagaimanapun, jika pihak Malaysia bersedia untuk meningkatkan kos pertahanan semasa sebanyak 10 kali ganda, maka kita boleh berbincang semula. 10 kali ganda. Ini bermakna sumbangan kos, sekitar 720 juta dolar yang dibayar oleh Malaysia setiap tahun akan melonjak kepada 7,2 bilion dolar. Sejujurnya, ini bukanlah satu rundingan, tetapi satu penghinaan, satu syarat yang mustahil. Di wajah kami, para pakar yang berkumpul di bilik taklimat akhbar Pentagon, terpampar rasa terkejut dan bimbang. Seorang rakan sekerja di sebelah saya berbisik sambil mengeluh. Nampaknya kali ini mereka benar-benar serius. Tetapi sebenarnya, isu tentera AS di Malaysia bukanlah perkara baru. Sejak penggal pertama Presiden Trump, kad ini telah dimainkan berulang kali untuk memberi tekanan kepada Malaysia. Namun kali ini, sifatnya sama sekali berbeza. Dengan memberikan angka yang spesifik dan menuntut syarat yang hampir mustahil, ia bukan lagi satu ugutan, tetapi lebih kepada memaksa pihak lawan menunjukkan helahnya. Sudah tentu semua penganalisis membuat ramalan yang sama. Kerajaan Malaysia akan segera membuka pintu dialog dan meminta rundingan. Saya jamin mereka akan menghantar wakil, kata seorang penyelidik kanan dengan yakin. Ini mudah difahami kerana presiden masa lalu semuanya menunjukkan perkara yang sama. Setiap kali AS memainkan kadruf tentera AS di Malaysia, Malaysia sentiasa cepat merendah diri dan mencari jalan rundingan yang fleksibel. Itulah Malaysia yang kami kenali. Namun hari pertama berlalu, dan kerajaan Malaysia tidak mengeluarkan sebarang reaksi rasmi. Pejabat Perdana Menteri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, semuanya senyap sunyi. Hari kedua juga begitu. Yang anehnya, di media Malaysia, artikel-artikel mengenai kepentingan membina sistem pertahanan berdikari sepenuhnya mula muncul satu persatu. Dan kemudian, tibalah pagi hari ketiga yang genting itu.
Pada hari itu, satu mesyuarat kabinet biasa telah diadakan di Putrajaya dan adegan itu disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Kami juga memantau skrin siaran langsung di bilik kawalan bawah tanah Pentagon. Di skrin, Perdana Menteri Haja Aminah Rashid sedang berbual dengan ahli-ahli kabinet. Suasananya begitu tenang seolah-olah mereka sedang berbual tentang cuaca. Satu kontras yang aneh dengan suasana tegang di Washington. Ketika itulah seorang wartawan mengajukan soalan yang tajam. Puan Perdana Menteri, apa pandangan Puan mengenai pengumuman AS untuk mempertimbangkan pengunduran tentera dari Malaysia? Perdana Menteri Haja Aminah kelihatan berfikir sejenak, kemudian dengan nada yang amat tenang, seolah-olah bercakap tentang perkara remeh, beliau menjawab, mereka mahu berundur, silakan jika mahu, jika mereka fikir mereka boleh uruskan segalanya sendiri. Bilik kawalan tiba-tiba senyap sunyi. Saya terdengar seseorang berbisik di belakang saya, apa? Apa yang baru dia katakan? Ini bukan satu kenyataan rasmi, bukan juga satu sidang akhbar. Hanya satu jawaban spontan semasa mesyuarat kabinet. Namun, impak daripada kata-kata yang dilontarkan secara bersahaja itu sungguh tidak terhingga. Dalam kata-kata itu, tiada langsung nada merayu atau menyerah kalah. Sebaliknya, ia mengandungi keyakinan, sikap acuh tak acuh seolah-olah berkata, cuba sahajalah, dan juga sedikit sindiran yang halus. Dan kemudian, satu adegan yang lebih mengejutkan menyusul dengan pantas. Menteri Pertahanan Malaysia segera menambah, saya berpendapat ini mungkin satu peluang keemasan bagi kita untuk mencapai pertahanan berdikari yang sebenar. Pada saat itu, bulu roma saya meremang. Ini bukan kepura-puraan. Saya dapat merasakan kepastian yang tidak dapat disangkal dalam suara itu. Ini bukan gertakan, tetapi satu deklarasi. Di dalam Pentagon, keadaan menjadi huru-hara. Mereka sudah gila. Mereka tidak waras. Malaysia tidak mungkin berfikir begitu. Pasti ada sesuatu di sebaliknya. Tunggu dan lihat. Mereka akan menghubungi kita melalui saluran tidak rasmi. Namun masa berlalu dan keadaan berkembang ke arah yang lebih aneh. Tiada sebarang langkah susulan dari pihak Malaysia. Yang lebih aneh, media Malaysia mula melaporkan berita-berita hebat seperti industri pertahanan Malaysia memecut ekspor ke dunia, sasaran RM17 bilion hampir tercapai atau Pelan Hala 7 pertahanan berdikari sepenuhnya diumumkan. Ketika itulah alat kelui kecemasan saya berbunyi. Satu arahan dari pejabat Timbalan Setiausaha Pertahanan, lapor diri dengan segera. Apabila saya tiba di pejabat, beberapa pegawai kanan sudah berkumpul di sana. Suasananya amat serius. Timbalan Setiausaha memandang saya dan berkata terus terang, Grant, kamu akan ke Malaysia. Kali ini bukan sebagai penyelidik, tetapi sebagai penasihat dasar. Pada saat itu, satu perasaan sebak menguasai diri saya. Bukan saja kerana hakikat bahawa saya akan sekali lagi menjejakkan kaki ke bumi itu, tetapi juga kerana kenangan tentang bapa saya melanda seperti ombak. Bapa saya, Robert Grant, adalah seorang marin yang terlibat dalam perang besar di Asia pada tahun 1970-an. Saya telah mengubah garis masa untuk disesuaikan dengan konteks fiksian di Malaysia. Beliau ditembak di bahu kiri dalam satu pertempuran sengit dan hidup dengan kecacatan seumur hidupnya. Namun, walaupun selepas itu, bapa saya sentiasa mempunyai perasaan istimewa terhadap Malaysia. Beliau sering memberitahu saya semasa kecil, Tarius, Malaysia adalah tanah berharga yang kita pertahankan dengan nyawa kita. Mereka adalah rakan seperjuangan sejati kita, saudara sedarah daging. Kerana kata-kata itulah, pada usia 20-an, saya secara sukarela berkhidmat selama 2 tahun bersama tentera AS di Malaysia, dari tahun 2005 hingga 2007, sebagai seorang pegawai analisis risikan di sebuah pangkalan di Kuantan. Pada masa itu, saya seorang pemuda yang naif, benar-benar percaya bahawa AS secara sebelah pihak melindungi Malaysia. Namun, keadaan sekarang nampaknya sama sekali berbeza. Keyakinan yang ditunjukkan oleh Malaysia seolah-olah mempunyai sumber yang sama sekali berbeza dari masa lalu, satu perbezaan yang amat ketara. Apa yang telah berubah? Soalan ini terus berlegar di kepala saya. Semasa mendengar taklimat mengenai misi saya mengetahui satu lagi fakta yang mengejutkan. Nilai ekspor pertahanan Malaysia telah melepasi 17 bilion dolar pada tahun lepas sahaja. Ini adalah satu pertumbuhan yang meledak, memandangkan angka ini hanya sekitar 3 bilion dolar 10 tahun yang lalu. Laporan itu juga menyatakan bahawa industri pertahanan Malaysia sedang menawan pasaran Poland, Australia, Romania, dan juga Norway. Seorang rakan sekerja bertanya jika saya terkejut. Saya hanya mampu mengangguk. Di dalam pesawat menuju ke Kuantan, saya tenggelam dalam fikiran.
Adakah Malaysia benar-benar mampu bertahan tanpa penempatan tentera AS? Atau adakah ini semua hanya satu drama politik yang besar? Namun satu perkara yang pasti, hasil siasatan ini akan secara langsung mempengaruhi hala tuju keseluruhan strategi Asia Tenggara Amerika pada masa akan datang. Selepas 14 jam penerbangan yang panjang, apabila pesawat mendarat di lapangan terbang Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, saya berjanji pada diri sendiri. Kali ini, saya akan mengetepikan semua prasangka dan prejudis untuk mencari wajah sebenar Malaysia. Saya mesti mencari sumber keyakinan yang membolehkan mereka berkata terus terang kepada Presiden Trump, silakan jika mahu. Maka, bermulalah perjalanan saya untuk menemui semula Malaysia. Pada masa itu, saya langsung tidak menyangka bahwa di tanah ini, yang pernah dibasahi darah bapa saya akan berdepan dengan satu Malaysia yang sama sekali baru, sesuatu yang tidak pernah dijangka oleh Amerika Syarikat. Di lebuh raya dari lapangan terbang ke kawasan pangkalan, saya tenggelam dalam pemikiran yang aneh. Selepas 6 tahun, saya kembali ke pangkalan ini. Disinilah usia muda saya pertama kali menjejakkan kaki ke tanah Malaysia. Pada musim luruh tahun itu, saya, seorang rekrut baru yang penuh semangat, telah ditugaskan ke pangkalan ini. Apabila teksi tiba di pintu utama pangkalan, saya tidak dapat menahan diri daripada terpegun. Skalanya jauh melebihi imajinasi saya. Berbanding 6 tahun lalu, tempat ini telah menjadi begitu besar sehingga tidak dapat dibandingkan. Ini pangkalan tentera AS terbesar di dunia sekarang, Tuan, jelas pemandu teksi. Keluasannya 14,77 km persegi, lebih 300 kali ganda saiz Stadium Nasional Bukit Jalil. Saya mengangguk, mata saya tertumpu pada pemandangan di luar tingkap. Ia benar-benar luas sehingga sukar untuk melihat sempadannya. Pemeriksaan keselamatan menjadi lebih ketat berbanding dahulu. Saya terpaksa melalui beberapa peringkat pengesahan pemeriksaan pelawat, sehinggalah kepada penempatan seorang pengiring. Tiba-tiba saya teringat perasaan teruja dan gementar ketika pertama kali tiba di sini. Pada masa itu saya seorang pemuda yang naif, percaya bahwa Amerika yang gagah, perkasa sedang melindungi Malaysia yang lemah secara sebelah pihak. Namun, semasa melawat kawasan-kawasan yang dibenarkan, saya perasan sesuatu yang aneh. Bahasa Melayu kedengaran di mana-mana sahaja, di dalam pangkalan. Ini adalah pusat sebuah pangkalan tentera Amerika. Namun, saya bertanya dengan berhati-hati kepada pegawai perhubungan awam yang mengiringi saya. Nampaknya ramai kaki tangan rakyat Malaysia yang bekerja di sini, ya? Ya, kami mengambil pekerja tempatan secara meluas dalam pelbagai bidang, jawabnya ringkas. Walaupun dia tidak menyatakan nisbah yang spesifik, pada pandangan saya, jumlah rakyat Malaysia nampaknya melebihi separuh. Di kantin, kedai, kawasan pengurusan fasiliti, hampir semua orang yang saya temui adalah rakyat Malaysia. Apabila tiba di medan selera pangkalan pada waktu makan tengah hari, saya lebih kagum. Daripada struktur menu hinggalah ke sistem operasi, semuanya dikendalikan oleh syarikat-syarikat Malaysia. Malah kaki tangan keselamatan yang meronda, pasukan penyelenggaraan fasiliti, sebahagian besarnya juga rakyat Malaysia. Dan apabila saya menyemak dokumen-dokumen awam, saya berdepan dengan satu kebenaran yang lebih mengerikan. Sejumlah 11 bilion dolar telah dilaburkan untuk membina pangkalan ini. Tetapi Malaysia telah menanggung 92% daripadanya, yaitu kira-kira 10,1 bilion dolar. Jika ditukar kepada ringgit Malaysia, ia adalah jumlah wang yang amat besar yang telah dibelanjakan oleh Malaysia. Kos ini merangkumi segala-galanya, penyediaan tanah, kos pembinaan, kos pampasan pemindahan untuk penduduk asal. Ini bukan pangkalan tentera AS. Ini sebuah bandar yang dibina oleh Malaysia untuk Amerika, tetapi ceritanya tidak berhenti di situ. Kebanyakan kos operasi tahunan juga ditanggung oleh Malaysia. Kos elektrik, air, telekomunikasi, pelupusan sisa semua kos infrastruktur ditanggung oleh Malaysia. Terutamanya, sistem tarif elektrik membuatkan saya tergamam. Pangkalan tentera AS menikmati subsidi khas dengan harga elektrik kurang separuh daripada harga domestik untuk isi rumah rakyat Malaysia. Ini bersamaan dengan Malaysia membayar subsidi bil elektrik bernilai jutaan ringgit setiap tahun. Setiap kali pangkalan diperluaskan, tanah tambahan juga disediakan secara percuma. Kos pampasan kepada petani berdekatan, kos penilaian alam sekitar, dan juga kos pembersihan pencemaran alam sekitar pada masa lalu, semuanya ditanggung oleh Malaysia. Hati saya beransur-ansur menjadi berat. Adakah ini benar-benar satu perikatan yang adil? Pada sebelah petang saya melawat pelbagai kemudahan dalam lingkungan yang dibenarkan, hospital, sekolah, gimnasium, padang golf.
Ini adalah sebuah bandar yang lengkap. Terdapat juga kawasan perumahan mewah dan pusat beli belah untuk keluarga anggota tentera AS, malah sebuah taman tema. Dan saya diberitahu bahwa Malaysia juga bertanggung jawab untuk membina dan menyelenggara semua kemudahan ini. Malah Malaysia turut menyubsidi kos operasi untuk sekolah-sekolah antarabangsa yang dihadiri oleh anak-anak anggota tentera AS. Penjelasan mengenai kemudahan telekomunikasi juga menarik perhatian saya. Semua kemudahan komunikasi dikendalikan secara eksklusif oleh sebuah syarikat telekomunikasi utama Malaysia. Kabel gentian optik, komunikasi satelit, semua infrastruktur rangkaian dibina menggunakan teknologi Malaysia. Saya semakin keliru. Tempat ini hanya bernama Pangkalan Tentera AS tetapi pada hakikatnya ia disokong oleh Malaysia. Elektrik dibekalkan oleh Tenaga Nasional Berhad, air oleh syarikat air tempatan, dan juga pelupusan sampah di dalam pangkalan diuruskan oleh syarikat-syarikat Malaysia. Saya juga diberitahu bahawa pampasan untuk pencemaran bunyi di sekitar pangkalan adalah tanggung jawab sepenuhnya kerajaan Malaysia. Mereka membayar pampasan bernilai jutaan ringgit setiap tahun kepada penduduk yang terjejas oleh bunyi pesawat berlepas dan mendarat. Masalahnya, pesawat-pesawat itu jelas sekali adalah aset tentera AS. Saya berbisik pada diri sendiri, akhirnya kita hanyalah tetamu, dan tuan rumah sebenar tempat ini adalah Malaysia. Pada waktu malam, saya bertemu dengan beberapa rakan sekerja yang pernah bekerja bersama saya 6 tahun lalu. Tentu sahaja kami hanya berbual biasa di tempat awam. "Tarius, lama tak jumpa, tempat ni dah banyak berubah kan?" sapa Tony dengan ceria. "Ya, betul. Saya sangat terkejut, tak sangka ia diperluaskan sampai begini," jawab saya jujur. "Skala sokongan Malaysia ni rahsia terbuka," kata Dave dengan berhati-hati. Saya dapat merasakan dari riak wajah mereka bahawa mereka tahu lebih banyak daripada apa yang mereka katakan, tetapi mereka mengelak daripada menyebutnya secara spesifik. Itu sudah tentu demi keselamatan. Malam itu, saya tidak dapat tidur di rumah tumpangan. Fikiran saya terlalu bercelaru. 6 tahun lalu, ketika saya pertama kali tiba di sini, pemikiran saya sangat mudah. Amerika yang gagah perkasa melindungi Malaysia yang lemah. Tetapi realiti di depan mata saya adalah sebaliknya. Malaysia menyediakan tanah, menyokong dari segi kewangan, menyediakan teknologi, dan menyumbang tenaga kerja. Amerika hanya menikmati semua itu dan menerima pelbagai keistimewaan dan faedah. Saya pernah fikir, inilah yang kita, rakyat Amerika, telah bina. Tetapi hakikatnya, kita telah menjadi parasit kepada Malaysia. Saya hanya mampu tersenyum sinis. Keesokan paginya, saya mula meneliti dokumen-dokumen awam dengan lebih mendalam. Saya sekali lagi mengesahkan satu fakta, hampir semua perkhidmatan yang diperlukan untuk operasi pangkalan disediakan oleh Malaysia. Kecuali gaji anggota tentera AS dan kos berkaitan senjata, Malaysia telah menanggung hampir semua kos lain. Kos operasi tahunan sahaja mencecah ratusan juta ringgit. Ini bersamaan dengan Malaysia menggunakan wang cukai rakyatnya untuk memastikan kehidupan yang selesa bagi tentera AS. Pada ketika ini, satu pemikiran yang menyeramkan terlintas di fikiran saya. Mungkinkah kita, rakyat Amerika yang sebenarnya tidak boleh berundur? Tanpa Malaysia, pangkalan gergasi ini tidak akan dapat beroperasi walaupun untuk sehari. Elektrik akan terputus, komunikasi akan lumpuh, bekalan makanan akan terhenti, dan pengurusan fasiliti akan tergendala. Kita akan terperangkap di sini. Semasa makan tengah hari, saya berbual sedikit dengan seorang kaki tangan warga Malaysia. Tentu sahaja, hanya perbualan harian. "Sudah lama bekerja di sini, Encik?" saya bertanya. "Ya, sudah 20 tahun, jawab Encik Kamal, seorang pengurus bahagian. "Anggota tentera Amerika selalu bertukar ganti, tetapi kami sentiasa di sini. Jadi, kami lebih arif tentang kemudahan di sini berbanding sesiapapun." Saya terasa pening seketika. Ini bermakna rakyat Malaysia lebih memahami pangkalan tentera AS ini berbanding rakyat Amerika sendiri. Pejabat-pejabat korporat besar Malaysia yang terdapat di merata tempat di dalam pangkalan juga sangat mengagumkan. Petronas, Devtech, Sime Darby. Korporat-korporat gergasi ini mengendalikan operasi dalam pelbagai bidang. Daripada komunikasi canggih, sistem keselamatan berasaskan kecerdasan buatan, hinggalah kepada pengurusan tenaga pintar, saya diberitahu semuanya adalah teknologi Malaysia. Saya sedar, dari segi teknologi, Malaysia telah jauh meninggalkan kita. Pada saat itulah, saya akhirnya faham, bukan Malaysia yang memerlukan Amerika, tetapi Amerikalah yang tidak boleh meninggalkan Malaysia. Petang itu, saya berjalan-jalan lama di laluan dalam pangkalan. Di kawasan yang dibenarkan, saya tenggelam dalam fikiran.
Saya seolah-olah faham mengapa apabila Trump mengugut untuk berundur, Perdana Menteri Haja Aminah dengan acuh tak acuh berkata, "Silakan jika mahu." Maksud tersirat di sebalik kata-kata itu ialah, jika kamu benar-benar boleh berundur, cubalah. Sebenarnya, Malaysia tahu lebih baik daripada sesiapa pun bahawa Amerika tidak akan pernah boleh berundur. Mungkin kita, rakyat Amerika, yang sebenarnya terperangkap dan tidak boleh bergerak. Saya mula berfikir secara serius tentang kemungkinan ini. Askar muda naif 6 tahun lalu tidak lagi wujud. Di hadapan saya sekarang adalah realiti yang dingin. Realiti bahawa Amerika hidup bergantung pada Malaysia. Malaysia benar-benar mempunyai sesuatu yang boleh diharap dan mereka benar-benar layak untuk itu. Meninggalkan Kuantan dengan penemuan yang mengejutkan, saya menuju ke Kuala Lumpur. Saya mahu menjejaki kenangan bapa saya di sana secara senyap. Apabila saya tiba di Kuala Lumpur dengan kereta api berkelajuan tinggi, andaian fiksyen, matahari sudah condong ke barat. Berbanding 6 tahun lalu, bandar ini telah menjadi lebih sophisticated dan modern. Namun destinasi saya tidak berubah, Tugu Negara di Kuala Lumpur. Apabila saya keluar dari stesen MRT dan berdiri di hadapan monumen itu, hati saya menjadi amat sayu. Saya mengeluarkan sekeping gambar hitam putih yang sudah pudar dari dompet saya. Ia adalah gambar berharga yang diambil oleh bapa saya di Kuala Lumpur pada tahun 1978, diubah untuk disesuaikan dengan sejarah fiksyen. Dalam gambar itu, bapa saya yang berusia 20 tahun sedang bertongkat, tetapi matanya masih cerah dan bersinar. Di sebelahnya, seorang jururawat warga Malaysia. Ia adalah sebahagian daripada kenangan yang dihargai oleh bapa saya seumur hidupnya. Tarius, Malaysia adalah sekutu berharga yang mesti kita pertahankan. Kata-kata bapa saya semasa saya kecil bergema di telinga. Saya melangkah perlahan ke kawasan monumen dan menuju ke plak-plak peringatan. Hati saya semakin berat, dan apabila saya sampai ke bahagian yang memperingati pasukan bersekutu, perasaan sebak melanda. Melihat senarai nama mereka yang terkorban terukir padat di dinding, mata saya berkaca. Menurut catatan, 36.574 anggota tentera AS telah terkorban di tanah ini dan lebih 100.000 cedera. Angka dikekalkan dari asal untuk menekankan pengorbanan. Salah seorang daripada mereka ialah bapa saya. Saya meneliti setiap gambar yang dipamerkan. Kisah bapa saya hidup semula dalam ingatan. Pada awal 1970-an saya menyesuaikan kronologi bapa saya. Ketika itu berusia 18 tahun dan baru tamat sekolah menengah. Adalah seorang rekrut baru. Pada mulanya, saya tidak tahu pun di mana letaknya negara bernama Malaysia di peta dunia. Bapa saya selalu bercerita, dia hanya tahu dia akan pergi berperang menentang kuasa lain. Tetapi selepas tiba di Malaysia, pemikiran bapa saya berubah sepenuhnya. Dia berkata dia sangat kagum melihat rakyat Malaysia hidup dengan tabah di tengah-tengah kemusnahan perang. Terutamanya, katanya, imej petugas perubatan Malaysia yang merawat bapa saya yang cedera dengan penuh dedikasi adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakannya. Walaupun keadaan mereka sendiri sukar, mereka melakukan yang terbaik untuk kami, askar-askar Amerika. Keikhlasan itu menyentuh hati saya. Di satu sudut pameran, terdapat surat-surat yang dihantar oleh rakyat Malaysia pada masa itu kepada anggota tentera AS. Membaca surat-surat penghargaan yang ditulis dalam bahasa Inggris yang naif, hati saya tersentuh. Terima kasih, askar Amerika. Terima kasih kerana melindungi negara kami. Kata-kata seperti itu menusuk mata saya. Bapa saya juga menerima surat yang serupa. Ia adalah surat yang ditulis oleh jururawat yang merawatnya. Surat itu berisi harapan agar bapa saya tidak akan melupakan Malaysia walaupun setelah kembali ke Amerika. Saya meninggalkan kawasan Tugu, duduk di bangku batu dan membaca semula surat yang ditinggalkan oleh bapa saya. Ia adalah surat terakhir yang ditulisnya sebelum meninggal dunia. Tarius, ayah kehilangan sebahagian bahu ayah di Malaysia, tetapi ayah mendapat sesuatu yang jauh lebih berharga. Surat itu bermula begitu. Ayah belajar apa itu erti persahabatan sejati. Dalam surat itu, bapa saya berkata bahawa perang itu bukan sekadar perang biasa, tetapi satu perjuangan untuk mempertahankan kebebasan dan satu proses untuk mengesahkan kemanusiaan. Rakyat Malaysia tidak melihat kita sebagai penceroboh, tetapi sebagai pembebas, tulis bapa saya. Ayah melihat harapan di mata mereka, dan ayah mahu melindungi harapan itu. Membaca surat itu, kenangan zaman kanak-kanak kembali. Setiap kali ada berita tentang Malaysia, bapa saya sentiasa memberi perhatian khusus. Sama ada sukan Olimpik atau Piala Dunia, apabila Malaysia mencapai kejayaan, dia akan gembira lebih daripada sesiapa pun.
Lihat itu, Tarius. Betapa hebatnya Malaysia telah membangun. Bapa saya selalu berkata dengan bangga. Ini bukti bahwa darah yang kita tumpahkan bersama tidak sia-sia. Tetapi bagaimana dengan keadaan sekarang? Menghadapi ugutan Trump untuk berundur dan tuntutan kenaikan kos 10 kali ganda, saya berasa amat keliru. Adakah ini persahabatan sejati yang dimaksudkan oleh bapa saya? Saya terus berjalan ke Taman Tasik Perdana yang berdekatan, tempat berehat askar-askar bersekutu yang terkorban dalam perang itu. Bukan sahaja tentera AS, tetapi juga nisan askar dari 16 negara seperti Britain, Turki, Australia, tersusun rapi. Saya berjalan melepasi setiap nisan, tenggelam dalam fikiran. Mereka semua telah mengorbankan nyawa untuk kebebasan Malaysia, bukan kerana wang, tetapi kerana idealisme dan kepercayaan. Ayah, jika ayah melihat keadaan ini sekarang, apa yang akan ayah katakan? Saya bertanya dalam hati. Saya bertafakur seketika di hadapan nisan anggota tentera AS. Saya fikir, kerana pengorbanan merekalah Malaysia hari ini wujud. Tetapi pada masa yang sama, saya teringat semua yang telah dilakukan oleh Malaysia untuk mereka. Malaysia setiap tahun menjemput veteran perang dan mengadakan upacara peringatan yang besar-besaran. Saya dengar mereka menanggung kos perubatan, menghantar hadiah kenangan, dan juga memberi beasiswa kepada anak cucu mereka. Negara mana lagi di dunia yang sanggup melakukan perkara seperti itu? Semasa meninggalkan taman, saya berbual sedikit dengan seorang pemandu pelancong. Setiap tahun ramai veteran datang melawat. Saya bertanya, "Ya, terutamanya pada bulan Jun dan Oktober," kata pemandu pelancong itu. Kerajaan menanggung semua kos. Dari tiket penerbangan hingga penginapan, makanan, semuanya percuma. Saya amat terharu. Lebih 70 tahun telah berlalu, tetapi mereka masih tidak melupakan jasa. Ada juga program untuk anak cucu veteran, sambung pemandu pelancong itu. Beasiswa, program pertukaran budaya, malah bantuan mencari pekerjaan. Dan terhadap Malaysia yang sebegini, kita menuntut kenaikan kos 10 kali ganda. Kemarahan mula membara di dalam hati saya. Pada waktu malam, dalam perjalanan pulang ke hotel, saya melalui jalan-jalan di Kuala Lumpur. Di jalan-jalan yang sibuk, tidak sedikit anggota tentera AS kelihatan. Mereka bergaul secara semula jadi dengan rakyat Malaysia dan menikmati saat-saat gembira. Melihat sekumpulan anggota tentera AS keluar dari sebuah pusat karaoke di Bukit Bintang, saya tidak dapat menahan senyuman. Mereka menyanyikan lagu-lagu Melayu. Wajah mereka yang ceria dan benar-benar bergaul itu begitu tulen. Bagi mereka, Malaysia bukan lagi negara asing. Kembali ke bilik hotel, saya membaca lagi surat bapa saya. Bahagian akhir surat itu amat menusuk kalbu. Tarius, perikatan sejati adalah apabila kedua-dua pihak saling membantu. Itulah kata-kata bapa saya. Jika satu pihak hanya menerima secara sebelah pihak, itu bukan perikatan, tetapi parasit. Pada saat itu, saya tiba-tiba sedar, mungkinkah kita, rakyat Amerika, yang telah menjadi parasit kepada Malaysia selama ini, kita telah menganggap dedikasi dan sokongan Malaysia sebagai sesuatu yang lumrah. Semua yang saya lihat di Kuantan kembali bermain di fikiran. Kos besar yang ditanggung oleh Malaysia dan bagaimana mereka telah cuba menahan tuntutan yang tidak munasabah. Adakah ini benar-benar satu perikatan yang adil? Malaysia, negara yang bapa saya pertahankan dengan nyawanya, kini nampaknya terlalu banyak berkorban untuk Amerika. Ini pastinya bukan apa yang bapa saya mahukan. Maafkan saya, ayah, bisik saya sambil memandang gambar itu. Kami tidak melayan Malaysia dengan sewajarnya. Malam itu, saya tidak dapat melelapkan mata. Jurang besar antara ajaran bapa saya dan realiti yang kejam menyeksa saya. Ini bukan sekadar isu wang, ini isu kepercayaan dan persahabatan. Selama 70 tahun, Malaysia telah menjaga kepercayaan dan persahabatan itu. Kini, giliran Amerika untuk membalasnya. Tetapi, adakah kita masih layak? Saya memeluk erat surat bapa saya dan berazam, melalui siasatan ini, saya pasti akan mendedahkan kebenaran. Darah bapa saya yang tumpah tidak boleh menjadi sia-sia. Selepas renungan mendalam di Kuala Lumpur, saya kembali ke bandar utama untuk memulakan siasatan lapangan yang komprehensif. Saya benar-benar ingin tahu dari mana datangnya sumber keyakinan Malaysia yang sebenar. Destinasi pertama saya ialah Parlimen. Saya mendapat maklumat bahawa satu pendengaran awam akan diadakan di sana. Topiknya, senario pengunduran tentera AS dan Pelan Hala 7 Pertahanan berdikari. Apabila saya tiba di Dewan, suasananya tidak seberat yang saya sangka. Sebaliknya, ia sangat tenang dan serius. Ahli-ahli parlimen dari jawatan kuasa pilihan khas pertahanan dan pakar-pakar dari pelbagai bidang memenuhi kerusi.
Kata-kata pakar pertahanan pertama yang berucap amat mengejutkan. Adakah pengunduran tentera ini satu ancaman? Sejujurnya, saya langsung tidak fikir begitu. Suaranya penuh keyakinan yang tidak goyah. Sebaliknya, saya berpendapat ini mungkin satu peluang keemasan untuk kita melaksanakan pertahanan berdikari sepenuhnya. Saya terkejut. Mereka melihat krisis sebagai peluang. Pembentangan seterusnya mengandungi kandungan yang luar biasa. Menurut satu dokumen, kekuatan tentera Malaysia berada di kedudukan ke-9 di dunia. Ini adalah data tahun 2025 dari sebuah organisasi penarafan kekuatan tentera global. Tahukah Anda berapa nilai ekspor pertahanan negara kita tahun lepas? Tanya seorang ahli parlimen. Melebihi 17 bilion dolar dan berada di kedudukan ke-6 di dunia, jawab pakar itu. Sasaran kita adalah untuk memasuki 4 teratas dunia menjelang 2027. Saya bergegas mencatat, sungguh luar biasa memandangkan angka ini hanya sekitar 3 bilion dolar 10 tahun lalu. Jika Anda melihat perkembangan industri pertahanan Malaysia di pasaran dunia, Anda akan lebih terkejut lagi, jelas seorang penceramah lain. Poland, Australia, Romania, dan juga Norway, negara-negara anggota Perikatan Tentera Besar di Eropah, sedang beratur untuk menandatangani kontrak dengan kita. Data yang dipaparkan di skrin sangat meyakinkan. Dengan Poland sahaja, mereka telah menandatangani kontrak bernilai 50 bilion dolar. Ini adalah kontrak ekspor pertahanan terbesar dalam sejarah Malaysia. Kontrak dengan rantau Timur Tengah juga berada pada tahap yang belum pernah berlaku sebelum ini. Pembentangan diteruskan, Emiria Arab Bersatu, Arab Saudi, Mesir. Permintaan untuk industri pertahanan Malaysia tidak pernah berhenti. Semasa rehat pendengaran, saya berpeluang bercakap dengan seorang ahli parlimen. Apa pandangan Tuan mengenai ugutan pengunduran oleh AS? Saya bertanya dengan berhati-hati. Sejujurnya, kami agak menantikannya, jawab ahli parlimen itu sambil tersenyum. Kerana ia mungkin menjadi peringkat terakhir untuk kami menuju ke arah pertahanan berdikari sepenuhnya. Saya benar-benar tergamam. Mereka tidak melihatnya sebagai ancaman, tetapi sebagai penantian. Keesokan harinya, saya menghadiri taklimat awam oleh agensi yang bertanggung jawab untuk pembangunan teknologi pertahanan Malaysia. Kandungan taklimat itu jauh melangkaui imajinasi saya. Mereka mengumumkan bahawa pembangunan peluru berpandu hipersonik jarak jauh sedang di peringkat akhir jenis peluru berpandu yang terbang pada kelajuan melebihi Mach 5. Dalam ujian baru-baru ini, kami telah berjaya mengenai sasaran dengan tepat, jelas seorang penyelidik. Ini adalah teknologi yang hanya dimiliki oleh segelintir negara di dunia. Sistem kawanan drone swarm juga sama menakjubkan. Ia adalah satu sistem di mana ratusan drone boleh menjalankan misi secara serentak. Kecerdasan buatan akan menilai keadaan medan perang dalam masa nyata dan mengagihkan tugas, kata pegawai yang bertanggung jawab dengan bangga. Teknologi ini sudah sedia untuk digunakan dalam pertempuran dan mencapai standar tertinggi di dunia. Dan bidang komunikasi terenkripsi lebih mengagumkan lagi. Mereka mendakwa telah membina satu sistem enkripsi yang tidak dapat dipecahkan oleh mana-mana negara, termasuk negara musuh, dan malah sedang menerapkan teknologi enkripsi kuantum. Saya perlahan-lahan faham mengapa Malaysia boleh begitu tenang. Pada sebelah petang, saya melawat Ibu Pejabat DevTech, salah satu wakil utama industri pertahanan Malaysia. Saya berpeluang melawat ruang pameran awam mereka. Sistem-sistem senjata yang dipamerkan benar-benar mengagumkan. Daripada peluru berpandu darat ke udara, peluru berpandu udara ke udara, hinggalah peluru berpandu pertahanan udara mudah alih. Bagaimana dengan tempahan dari luar negara? Saya bertanya kepada pemandu lawatan. Pada masa ini, kami telah menandatangani kontrak atau sedang berunding dengan lebih 40 negara, jawabnya. Terutamanya, tempahan dari Timur Tengah dan Asia Tenggara sedang mencurah-curah masuk. Sebuah video yang ditayangkan semasa pameran itu amat mengejutkan saya. Ia adalah adegan demonstrasi senjata Malaysia yang diadakan di Poland. Pegawai-pegawai tentera tempatan tidak henti-henti meluahkan pujian. Kami menerima penilaian yang lebih tinggi daripada produk Jerman dan Amerika dari segi ketepatan dan kebolehpercayaan, jelas pegawai itu. Dari segi kos prestasi, tidak perlu dipertikaikan lagi. Pada saat itulah, saya akhirnya sedar. Malaysia bukan lagi sebuah negara yang terpaksa mengimport senjata. Sebaliknya, mereka telah menjadi sebuah kuasa besar yang mengekspor senjata ke seluruh dunia. Keesokan harinya, saya pergi ke Pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia, DSA, yang diadakan di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia, MITEC.
Pameran ini memberi saya gambaran keseluruhan tentang keupayaan teknologi pertahanan semasa Malaysia. Dewan itu sesak dengan pembeli dari seluruh dunia, terutamanya di hadapan gerai-gerai syarikat Malaysia. Barisan orang begitu panjang. Semuanya menunjukkan minat yang besar terhadap teknologi Malaysia. Di gerai industri aerowangkasa Malaysia, sebuah model pesawat pejuang generasi akan datang dipamerkan. Ia adalah pesawat pejuang generasi 4 tipe T5 yang dibangunkan sendiri oleh Malaysia, satu projek kerjasama pembangunan dengan Indonesia. Berapa banyak pertanyaan pembelian dari luar negara? Saya bertanya kepada pegawai yang bertugas. Pada masa ini, lebih 10 negara sedang mempertimbangkan untuk menggunakannya. Jawabnya, terutamanya, minat dari Asia Tenggara dan Timur Tengah sangat tinggi. Di gerai pengeluar senjata berat, kereta kebal dan artileri gerak sendiri terkini dipamerkan. Semuanya adalah senjata yang membanggakan teknologi terkini di dunia. Artileri gerak sendiri ini telah mendahului dunia dari segi rekod ekspor, kata pemandu lawatan dengan bangga. Pada masa ini, ia digunakan di 9 negara dan terdapat lebih banyak tempahan baru. Saya terasa sesak nafas. Adakah ini benar-benar Malaysia yang pernah saya kenali? Semasa meninggalkan kawasan pameran, saya secara kebetulan berbual dengan seorang pembeli asing dari Poland. Bagaimana penilaian Anda terhadap senjata Malaysia? Saya bertanya. Sejujurnya, saya sangat terkejut, jawabnya. Prestasinya hebat dan harganya berpatutan. Lebih-lebih lagi, mereka sentiasa menepati janji mengenai masa penghantaran. Kami boleh mempercayai mereka. Malam itu, saya menyusun semula semua yang saya lihat dan dengar sepanjang hari di hotel. Saya boleh mengesahkan 100% bahwa keyakinan Malaysia bukanlah kepura-puraan. Kekuatan tentera ke-9 di dunia, negara pengekspor pertahanan ke-6, peluru berpandu hipersonik jarak jauh, kawanan drone semuanya adalah realiti. Mereka bukan lagi negara yang perlu bergantung pada Amerika. Dan yang paling mengagumkan ialah sikap rakyat Malaysia. Mereka tidak melihat krisis sebagai krisis, tetapi sebagai peluang. Saya malah dapat merasakan penantian bahawa mereka akhirnya dapat melengkapkan pertahanan berdikari sepenuhnya. Pada saat itu, saya akhirnya faham mengapa apabila Trump menyebut tentang pengunduran, Perdana Menteri Haja Aminah berkata, silakan jika mahu. Mereka benar-benar mempunyai keupayaan dan keyakinan untuk berkata begitu. Malaysia bukan lagi sebuah negara lemah yang perlu dilindungi. Mereka telah menjadi sebuah kuasa besar yang boleh melindungi diri mereka sendiri. Tidak, kini mereka telah menjadi sebuah negara yang boleh membantu negara lain. Sebuah negara di mana ugutan pengunduran tidak lagi boleh menjadi ancaman. Inilah Malaysia hari ini. Buat pertama kalinya, saya yakin bahawa ketenangan Malaysia bukanlah kepura-puraan, tetapi keyakinan yang lahir dari kekuatan sebenar. Menyusun penemuan-penemuan yang mengejutkan di Malaysia, saya kembali ke Washington. Fikiran saya bercelaru, tetapi satu perkara jelas, keyakinan Malaysia lahir dari kekuatan sebenar dan pastinya bukan kepura-puraan. Sebaik sahaja tiba di Pentagon, saya diminta untuk menyediakan satu laporan segera. Majlis Keselamatan Negara, NSC, meminta satu analisis menyeluruh mengenai situasi tersebut. Saya berjaga beberapa malam untuk menyiapkan laporan itu. Tajuk laporan itu ialah Kemandirian Ketenteraan Malaysia dan Dilema Strategik Amerika Syarikat. Intipati laporan itu ialah Malaysia bukan lagi objek perlindungan sebelah pihak. Sebaliknya, Amerikalah yang bergantung kepada Malaysia dalam banyak aspek. Pada hari mesyuarat NSC, saya pergi ke Rumah Putih untuk membuat pembentangan. Di dalam bilik situasi, Setiausaha Pertahanan, Setiausaha Negara, Penasihat Keselamatan Negara, semua tokoh penting hadir, dan suasananya amat berat. Sebaik sahaja saya memulakan laporan saya, satu perdebatan sengit tercetus. Jika kita kehilangan Malaysia, ini bermakna kita melepaskan sepenuhnya barisan hadapan Indo-Pasifik, jerit Setiausaha Pertahanan sambil menghentak meja. Ini bermakna kita akan kehilangan pangkalan penting untuk membendung China. Setiausaha negara turut bersetuju. Malaysia adalah salah seorang sekutu terpenting kita. Memusnahkan hubungan ini akan menggoncang keseluruhan strategi Asia Tenggara kita. Namun pandangan pegawai yang bertanggung jawab atas bajet berbeza. Kenaikan kos 10 kali ganda itu pastinya keterlaluan, tetapi kos semasa yang ditanggung oleh Malaysia juga tidak boleh dianggap mencukupi. Ketika itulah seorang penganalisis dari Agensi Perisikan Pusat, CIA, mengemukakan satu dokumen yang mengejutkan. Nilai ekspor pertahanan Malaysia tahun lepas melepasi 17 bilion dolar. Angka ini jauh melebihi jangkaan kita. Bilik mesyuarat menjadi riuh. Yang lebih penting ialah teknologi sambung penganalisis itu.
Peluru berpandu hipersonik jarak jauh, kawanan drone, pesawat pejuang generasi akan datang. Malaysia sudah pun menjadi sebuah kuasa teknologi ketenteraan. Penasihat Keselamatan Negara berkata dengan riak wajah bimbang, "Jadi, ugutan pengunduran kita sebenarnya mungkin tidak berkesan, bukan?" Pada saat itulah saya berkongsi maklumat teras. Sebenarnya, suasana di Malaysia bukanlah perasaan krisis, tetapi hampir kepada penantian. Mereka melihat ini sebagai satu peluang baik untuk melaksanakan pertahanan berdikari sepenuhnya. "Benarkah?" tanya Setiausaha Pertahanan dengan terkejut. Ya, walaupun dalam pendengaran parlimen, suasananya begitu. Malah ada suara-suara yang mengalu-alukan pengunduran. Bilik mesyuarat sekali lagi senyap. Ketua Perisikan Tentera memberi amaran dengan wajah serius. Ini adalah senario yang paling menggembirakan China. Keretakan dalam Perikatan AS Malaysia akan memberi peluang keemasan kepada China. Laporan dari sebuah badan pemikir terkenal AS juga membuat kesimpulan yang sama. Analisis menunjukkan kemungkinan China menyerang Taiwan akan meningkat dengan ketara jika tentera AS berundur dari Malaysia. Tambah seorang penganalisis lain. Saya menekankan bahagian teras dalam laporan saya. Saya berpendapat isu kos sumbangan hanyalah alasan. Hakikatnya, kita bergantung kepada Malaysia jauh lebih mendalam daripada yang kita sangka. "Apa maksud kamu?" tanya Penasihat Keselamatan Negara. "Di pangkalan di Kuantan sahaja, Malaysia menanggung 92% kos pembinaan dan sebahagian besar kos operasi juga ditanggung oleh Malaysia." Saya terus menjelaskan. Elektrik, komunikasi, makanan, pengurusan fasiliti semuanya bergantung pada sistem Malaysia. Jika Malaysia menghentikan sokongan, operasi pangkalan akan lumpuh. Jadi, ugutan pengunduran itu boleh menjadi bumerang kepada kita. Wajah Setiausaha Pertahanan menjadi pucat. "Kemungkinan itu sangat tinggi," jawab saya dengan tegas. Pada ketika itu, saya memutuskan untuk mengeluarkan angka yang paling mematikan, dan kita perlu mengira kos sebenar. Perbincangan mengenai kos sumbangan hanya beberapa bilion dolar, tetapi menurut anggaran ahli ekonomi di badan pemikir kita, jumlah kerugian strategik dan ekonomi dalam 10 tahun akan datang jika kita kehilangan sekutu seperti Malaysia boleh melebihi 2.7 triliun dolar. Inilah angka sebenar yang perlu kita perhatikan. Bilik mesyuarat senyap sunyi. 2.7 triliun dolar. Semua orang menahan nafas mendengar angka itu. Mesyuarat berlarutan lebih lama daripada yang dijadwalkan dan suasana menjadi semakin berat. Tanpa Malaysia, keseluruhan strategi Indo-Pasifik kita akan runtuh. Seorang pegawai kanan staf menyuarakan kebimbangan. Malaysia bersendirian akan sukar membendung China. Pertahanan Taiwan juga akan menjadi hampir mustahil, tambah seorang lagi pegawai staf. Lokasi strategik Malaysia terlalu penting. Pada saat itu, saya yakin bahwa pengunduran tentera AS dari Malaysia bersamaan dengan tindakan bunuh diri strategik. Di bahagian akhir mesyuarat, satu maklumat yang lebih mengejutkan didedahkan. Menurut dokumen risikan, Malaysia malah telah membekalkan peralatan dan teknologi kepada beberapa pangkalan di tanah air Amerika sendiri. "Peralatan jenis apa?" saya bertanya. "Peralatan komunikasi, sistem pertahanan udara, dan juga beberapa komponen senjata adalah buatan Malaysia," jawab Ketua Perisikan. "Tanpa teknologi Malaysia, operasi pangkalan-pangkalan tersebut akan menghadapi kesukaran." Saya hampir sesak nafas. Malah pangkalan di tanah AS juga bergantung pada Malaysia. Yang lebih serius ialah jurang teknologi generasi akan datang, tambah penganalisis CIA, dalam bidang seperti sistem komunikasi, mudah alih generasi kelima 5G, kecerdasan buatan, dan enkripsi kuantum. Malaysia telah mengatasi kita. Apabila mesyuarat hampir tamat, Penasihat Keselamatan Negara mengajukan soalan teras. "Jadi, apa yang patut kita lakukan?" Saya teragak-agak sejenak, kemudian berkata dengan jujur, "Kita patut menarik balik ugutan itu dan membina satu perkongsian yang sebenar. Secara spesifik, kita tidak sepatutnya melihat Malaysia sebagai objek perlindungan sebelah pihak lagi, tetapi melayan mereka sebagai sekutu yang setaraf." Suara saya penuh keyakinan. Bilik mesyuarat sekali lagi senyap. Semua orang tenggelam dalam fikiran. Malam itu, semasa menyemak semula laporan akhir di pejabat, saya sedar bahawa puncak krisis ini bukanlah kerana Malaysia terlalu lemah, tetapi kerana mereka telah menjadi terlalu kuat. Amerika masih melihat Malaysia yang telah berubah sepenuhnya dengan pandangan masa lalu. Saya bukan lagi seorang penganalisis yang neutral. Keadilan yang saya percayai terletak pada satu hubungan perikatan yang sebenar, dan hubungan itu mesti dibina atas dasar saling menghormati. Beberapa hari kemudian,
Satu notis untuk mesyuarat susulan tiba dari Rumah Putih. Saya tahu, itu adalah petanda bahwa roda perubahan telah mula berputar perlahan. Selepas perdebatan sengit di Rumah Putih, saya diberi satu tugas khas untuk mendalami lagi nilai strategik Malaysia dalam menyokong operasi global Amerika, terutamanya nilai-nilai yang tersembunyi. Saya sekali lagi melawat pelabuhan Klang, tetapi kali ini sudut pandangan saya telah berubah sepenuhnya. Ini bukan sebuah pelabuhan biasa, tetapi satu titik strategik penting bagi tentera AS di Asia Tenggara. Data yang disediakan oleh pihak berkuasa pelabuhan amat mengejutkan. Ini adalah salah satu pelabuhan bekalan terbesar bagi armada ke-7 di Asia Tenggara, mengendalikan ratusan ribu tan bekalan berkaitan tentera AS setiap tahun, bahan api, makanan, alat ganti, peluru, semua yang diperlukan untuk operasi armada ke-7 melalui sini. Semua kemudahan, termasuk dermaga khas untuk tentera AS, dibina dan diselenggara dengan wang kerajaan Malaysia, jelas pegawai yang bertanggung jawab. Dan sokongan seperti ini meluas ke seluruh Malaysia. Sistem kereta api berkelajuan tinggi, andaian fiksien, boleh mengangkut tentera dan peralatan dari utara ke selatan dalam masa kurang dari 2 jam 40 minit. Dan sistem lebuh raya kebangsaan memastikan peralatan berat tentera AS boleh sampai ke mana sahaja dalam beberapa jam. Syarikat-syarikat tenaga dan telekomunikasi Malaysia telah menyediakan perkhidmatan keutamaan tertinggi kepada kemudahan tentera AS berserta subsidi yang besar. Demi kepentingan perikatan, itu sudah tentu. Seorang pegawai syarikat tenaga berkata kepada saya sambil tersenyum, "Kita kan sudah berkawan selama 70 tahun. Hanya satu ayat itu membuatkan saya berasa amat malu. Kawan, bagaimana kita telah melayan kawan-kawan itu?" Di akhir siasatan, saya sekali lagi melawat Tugu Negara di Kuala Lumpur. Melihat keamanan yang telah diperjuangkan dengan darah oleh generasi bapa saya berasa sedih memikirkan bahawa generasi kita sedang merendahkan pengorbanan itu dengan wang. Akhirnya, saya sedar. Malaysia bukan sekadar menerima tentera AS, tetapi sedang menyokong keupayaan tempur tentera AS dengan darah daging dan sumber mereka sendiri. Mereka sedang menyediakan Amerika dengan sistem logistik ketenteraan yang paling kuat dan efisien di dunia. Sokongan ini tidak boleh dinilai dengan wang. Kembali ke Washington, perkara pertama yang saya lakukan ialah menyusun semula barang-barang peninggalan bapa saya. Di dalam sebuah kotak kayu lama, saya menemui surat-surat yang dihantar oleh bapa saya dari Kuala Lumpur. Dalam surat terakhir, yang ditulis selepas perjanjian gencatan senjata ditandatangani pada Julai 1978 diubah tahun, tertulis, "Tarius, perikatan sejati adalah apabila kedua-dua pihak saling membantu. Jika satu pihak hanya menerima secara sebelah pihak, itu bukan perikatan tetapi parasit." Tulisan tangan bapa saya, merentasi 70 tahun, menusuk jiwa saya. Kita hampir menjadi parasit yang dimaksudkan oleh bapa saya. Malam itu, saya bertekad, saya mesti mengumumkan kebenaran ini kepada dunia. Dengan bantuan General B. Robert Abrams, seorang senator Republikan veteran dan bekas komander tentera AS di Malaysia, saya mendapat peluang untuk memberi keterangan di hadapan jawatan kuasa hubungan luar Senat. Pada hari pendengaran, saya berdiri di podium saksi. Semua mata negara tertumpu pada saya. Tuan-tuan dan puan-puan senator yang dihormati, saya menarik nafas dalam-dalam. Hari ini saya berdiri di sini bukan sebagai seorang penasihat, tetapi sebagai anak seorang veteran tentera AS. Bapa saya kehilangan sebahagian tubuhnya dalam perang itu. Tetapi dia berkata, "Kita telah mendapat saudara-saudara baru." Saya menceritakan semua yang saya lihat di Malaysia. Kebenaran tentang pangkalan di Kuantan, dedikasi pelabuhan Klang, kebangkitan industri pertahanan Malaysia, dan kesetiaan rakyat Malaysia yang tidak berubah terhadap perikatan. Akhirnya, saya mengeluarkan surat bapa saya yang sudah pudar. Bapa saya menulis dalam suratnya, "Perikatan sejati adalah apabila kedua-dua pihak saling membantu, dan tuntutan sebelah pihak adalah parasit." Tuan-tuan dan puan-puan senator, saya ingin bertanya, hari ini apa yang kita lakukan terhadap saudara-saudara kita yang telah menumpahkan darah bersama kita? Kita mengugut untuk meninggalkan mereka demi beberapa bilion dolar. Tetapi kita tidak pernah mengira harga yang perlu dibayar apabila kita kehilangan kepercayaan dan persahabatan ini. Pernahkah Anda mengira harga yang perlu dibayar apabila kita kehilangan pangkalan teras dalam strategi Indo-Pasifik? Biar saya beritahu Anda harganya. 277 triliun dolar kerugian berpotensi setiap tahun, tidak malah lebih daripada itu. Dewan pendengaran senyap sunyi. Kemudian, tepukan gemuruh bergema. Keterangan saya tersebar ke seluruh Amerika melalui media. Pendapat umum mula berubah.
rakyat mula melihat semula hubungan perikatan yang mereka anggap lumrah. Beberapa minggu kemudian, Rumah Putih secara rasmi mengumumkan penarikan balik ultimatum mengenai kos pertahanan dan akan memulakan dialog baru untuk membina satu perkongsian berorientasikan masa depan yang setaraf dan saling menghormati. Perdebatan mengenai pengunduran telah lenyap sama sekali. Tempatnya telah diisi dengan agenda baru, perkongsian teknologi, pembangunan bersama, dan kerjasama keselamatan. Saya akan kembali ke Malaysia tidak lama lagi, tetapi kali ini untuk membincangkan satu kerjasama baru. Sebelum berangkat, saya berdiri di hadapan gambar bapa saya dan berbisik, "Ayah, saya telah menunaikan janji. Perikatan AS Malaysia kembali kepada persahabatan sejatinya. 75 tahun yang lalu, bapa saya telah menghubungkan persahabatan ini dengan darahnya. Hari ini, persahabatan itu dilahirkan semula dalam bentuk saling menghormati dan mempercayai. Kisah ini bukan sekadar permainan politik antara bangsa, tetapi ia juga memberi kita beberapa pengajaran yang mendalam. Nilai sebuah perikatan sejati lebih tinggi daripada harga. Hubungan antara negara, terutamanya perikatan seperti AS Malaysia yang telah melalui api peperangan bersama, tidak boleh diukur dengan wang. Ia dibina atas pengorbanan bersama, nilai-nilai sepunya, dan kepercayaan yang dipupuk selama bertahun-tahun. Merendahkan hubungan seperti itu kepada satu urus niaga, bukan sahaja satu pengkhianatan terhadap sejarah, tetapi juga satu kesilapan strategik yang singkat akal. Rasa hormat adalah asas untuk mengekalkan hubungan. Sama ada individu atau negara, hubungan jangka panjang mesti dibina atas dasar saling menghormati. Keangkuhan Amerika sebelum ini berpunca daripada kekurangan pemahaman tentang keupayaan Malaysia yang telah menjadi jauh lebih kuat berbanding dahulu. Dan reaksi Malaysia telah memberitahu dunia bahawa maruah dan kedaulatan adalah benteng terakhir yang tidak boleh digugat. Hanya rakan kongsi yang setaraf boleh melangkah lebih jauh. Kekuatan adalah sumber keberanian untuk menuntut maruah. Sebab utama mengapa Malaysia boleh bertindak balas dengan tenang adalah kerana perkembangan pesat kekuatan keras mereka sendiri. Keupayaan pertahanan diri yang kuat dan keupayaan teknologi telah membebaskan mereka daripada kebergantungan mutlak kepada kuasa luar. Kisah ini mengingatkan semua negara bahawa menjadi kuat adalah asas untuk berdiri dengan megah di persada dunia. Sejarah mesti diingati dan pengorbanan mesti dihargai. Dalam cerita ini, imej Malaysia yang sentiasa mengambil berat tentang veteran dan keturunan mereka selama 70 tahun membentuk satu kontras yang ketara dengan imej kerajaan AS yang pernah begitu berkira tentang sejumlah kecil wang. Ini mengingatkan kita bahawa hanya bangsa yang tahu berterima kasih dan negara yang tidak melupakan sejarah boleh memperoleh persahabatan sejati dan penghormatan dunia. Akhir sekali, kisah ini memberitahu kita, sebuah perikatan bukanlah satu perjanjian dingin yang tertulis di atas kertas, tetapi satu janji mesra bahawa walaupun selepas melalui badai bersama, kita tetap memilih untuk berdiri di sisi satu sama lain. Dalam dunia yang tidak menentu hari ini, persahabatan sejati seperti ini yang dibina atas rasa hormat, kepercayaan, dan nilai-nilai sepunya adalah lebih kuat daripada sebarang senjata.